من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إن شاء الله hari ini kita masuk bab baru, iaitu babun najasati wa izalatiha, bab pada menyatakan najis dan cara menghilangkannya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Babun najasah wa izalatuha. Wa izalatiha. Hiya al-khamru walau muhtaramatan wan nabidhu. Baik. Maka sekarang ni bab najis dan cara menghilangkannya. Awal-awal dia cerita dulu apa itu najis. Dia kata hiya, iaitu najis itu al-khamru, yang pertamanya arak. Walau muhtaraman, walaupun arak tadi arak yang dihormati. Wan nabis. Nabis ni juga sejenis cecair yang memabukkan. Cuma apa beza nabis dengan khamru? Kata ulama, al-khamru muttakhazu min asiril ina. Muttakhazu min asiril ina. Diambil daripada perahan anggur. Hak tu dipanggil khamar. Selain daripada perahan anggur, maka dipanggil nabis. Kedua-duanya najis, kedua-duanya haram. Walau muhtaraman, sekalipun khamar tak ada dihormati. Dia apa beza khamar dihormati dengan khamar tak dihormati? Ada khamar dihormati ke? Ya. Kata para ulama, ya, khamar yang dihormati ni iaitu asal dia peraman itu, kita ambil perahan anggur, kita pegang, ataupun perahan apa saja, kita pegang, kita qasak kita bukan kita nak buat arak, tapi qasak kita nak buat cuka. Tapi nak menjadikan cuka, maka proses nak jadi cuka itu dia akan melalui proses menjadi arak. Maka arak yang diqasakkan untuk buat cuka, arak itu dipanggil arak yang muhtaram. Adapun sekiranya memang qasak dia bukan untuk buat cuka, tapi memang nak buat arak, maka dia bukan ghairu muhtaram. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena faham satu benda lagi. Baik, apa itu arak? Kita kena bahas itu pula. Apa itu arak? Arak ni kata para ulama, setiap cecair tu arak. Arak ataupun nabis, khamar ataupun nabis, dia ni apa syarat dia? Pertama, setiap cecair yang memabukkan, yang diperam. 3 syarat. Setiap cecair yang memabukkan, yang diperam, maka hak tu dipanggil arak. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita faham di sini, setiap yang bukan cecair bukan arak. Maka setiap yang bukan arak tidak najis. Baik, ana tanya entah, ikhwan. Dadah cecair ke tak? Tak. Jadi najis ke tak? Tak najis sepatutnya. Tak lah. Dia najis sebab kiyah arak. Aish, ya tak? Mabukkan. Maka hukum arak tidak najis. Dia jadi najis kerana capur benda lain. Dadah semata-mata dadah. Pi kuda ke, syabur ke, macam tu ke? Pi kuda ke, syabur ke, hukum dia tidak najis. Sebab apa tidak najis? Kerana dia bukan cecair. Yang najis adalah setiap yang cair. Dah ustaz, ia memabukkan. Memabukkan bukan illah bagi haram, bukan illah bagi najis, tapi dia illah bagi haram. Faham? Setiap yang cecair baru dihukumkan arak. Dihukumkan sebagai arak sebagai benda, sebagai najis.
Bukannya sebagai haram. Illah haram kerana mabuk, bukan kerana najis. Faham? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kena faham satu benda. Maka orang pun pelik. Ustaz, dadah dak najis ni. Saya ajak belajar Jordan jadi pelik tak. Ni memang pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Dia kata kalau itu Ustaz nak kata suci lah. Suci. Kalau itu boleh makan. Dia bukan semua benda hak suci boleh makan. Ni pensel ni suci. Apa tak mamah? Jadi bukan semua benda hak suci kita boleh makan. Maksud suci benda sini benda. Contoh dia semayang. Dia letak arak. Dia letak arak. Dia semayang, dia letak dadah sepaket. Pi kuda dengan syabu. Dalam poket semayang. Sah ke tak? Sah. Sujud-sujud. Tu dia. Pi kuda. Poli duduk sebelah. Hak tukang dadah tu turun. Dia kata batal budak atas ikut asal selit bawah kain pelekat. Jelas dah. Maka setiap yang cair bau ukuran arak. Tak cair, tak ukuran arak. Pertama. Yang memabukkan. Maka timbul isu alkohol macam mana? Alkohol yang diperang. Dia asal alkohol ni ada dua. Dia ada alkohol yang kimia, ada alkohol semula jadi. Alkohol semula jadi ni benda, dia hasil daripada peraman tu, maka tubik wak. Wak yang diperang itu, tubik wak tu panggil alkohol. Maka wak hak tu confirm najis sebab dia asal benda najis. Yang timbul perbahasan sekarang ni, iaitu masalah dia timbul masalah alkohol hak kimia. Adakah najis ke tak? Alkohol hak kimia, maka di sini timbul isu. Sekiranya alkohol kimia tadi memabukkan, maka dia ambil ukuran arak. Alkohol yang memabukkan, maka dia ambil ukuran arak. Najis. Adapun sekiranya alkohol kimia tadi tidak menajiskan, tidak memabukkan, maka dia tidak najis. Jelas dah? Dia ada dua perbahasan. Sekiranya alkohol memang asal daripada peraman, hak tu awal-awal najis dah. Mabuk ke tak mabuk tak? Sebab dia asal daripada peraman. Adapun alkohol kimia, maka di situ timbul dua masalah. Sekiranya memabukkan, ambil hukum arak. Sekiranya tidak memabukkan, dia mengambil hukum suci. Tapi kita kena faham satu benda. Dia masalah najis arak ni berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Dia bukan masalah sepakat. Memang berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Namun mu'tamad mazhab Syafi'i menghukumkan dia sebagai najis. Adapun sebahagian ulama kata hukum dia tidak menjadi masalah. Hukum dia tidak najis. Hukum dia tidak najis tapi haram minum. Antaranya pendapat Rabi'atul Ra'yi, guru Imam Malik sendiri. Adapun mazhab Hanafi yang najisnya adalah khamar, nabis tak najis. Dia ada panjanglah perbahasan di kalangan para ulama dalam masalah. Cuma mu'tamad mazhab Syafi'i, nabis ke khamar ke, asal benda tu cair lagi memabukkan, hukum dia adalah najis. Lalu sama. Wal kalbu wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Baik, yang antara najis lagi iaitu kalbu, anjing. Wal khinzir, dan babi. Wa ma tawallada min ahadihima, dan barang yang beranak, yang lahir min ahdihima, daripada salah satu keduanya. Maksud sini benar. Wa ma tawallada min ahdihima, masalah anjing ataupun babi nikah dengan binatang hak suci. Binatang hak tidak najis. Contoh, anjing nikah dengan rusa, ataupun anjing nikah dengan biri. Beranak, panggil dia bijing. Beranak, pak dia najis, mak dia suci. Hukum anak tu najis. Faham? Baik, semua. Wal maitatu illa al-adami was samaka wal jarad. Baik. Dan jadi bangkai juga maitah. Bila sebut maitah yakni bangkai. Bila sebut bangkai, apa maksud bangkai? Bangkai ni, apa maksud bangkai? Bangkai setiap binatang yang mati tanpa sembelihan syarak, tu panggil bangkai. Bangkai adalah setiap binatang yang mati tanpa sembelihan syarak, maka hukum dia bangkai. Sama ada binatang tu halal dimakan ataupun tidak. Sebab kalau tidak melalui proses sembelihan yang syarak, maka hukum dia bangkai. Contoh,
Sembelih lembu kena sembelih, tapi tak cukup syarat. Maka hukum dia bangkai. Contoh sembelih bukan kepada hayah mustakhirah. Maksudnya nyawa lembu nak mampu. Kalau tak sembelih pun mampu. Maka ketika itu sembelih pun tetap hukum bakar. Bila sembelih tetap hukum bakar, hukum dia guna bakar. Jedah. Ataupun binatang hak haram makan kita pergi sembelih. Rimau. Bini ngidang nak makan rimau. Melih rimau, hukum tetap bangkai. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat sembelihan. Anda pernah berlaku di Terengganu? Seorang Allah Ta'ala uji seorang suami, isteri dia ngidang. Ngidang nak makan daging babi. Ini cerita betul. Ngidang nak makan daging babi, kita jumpa sekali bini dia dah kata biar betul bini. Mari jumpa, Masya Allah. Leleh haliu. Rasa nak makan daging babi punya masa. Ini ujian Allah Ta'ala. Dah boleh makan tak? Boleh. Nak buat mana? Anda pun kata pergi cari daging rusa. Cari daging rusa. Lepas tu awak bau sikit, boleh makan. Alhamdulillah. Bau je mutah. Tak makan pun. Orang pelik-pelik semua. Illa melainkan bangkai hak hukum suci adamiyah. Bangkai manusia. Bangkai manusia hukum dia suci. Sama ada manusia tadi Islam ataupun kafir. Semata-mata manusia hukum dia suci. Wassamaka. Dan juga bangkai ikan. Bangkai ikan hukum suci. Cuma boleh makan, tak boleh makan melihat kepada wimudarat ke tak boleh wimudarat. Wal jarak. Jarak ni pada belalang. Belalang hukum dia suci. Tak payah semilih-semilih, tak payah buat rajin. Sambung. Dah beluk mana beluk? Beluk hukum ikan ke hukum ular? Ulama khilaf yusar. Sampai ulama tulis satu kitab bab beluk saja. Hukum dia boleh makan. Tak masalah kan. Cuma Jordan ni tak ada lah. Kan ada? Tak tak? Kan ada? Kalau ada boleh hantar semakut rumah. Sama. Wadam Wal qayh. Dan juga darah. Darah hukum dia najis. Wal qayh. Qayh ni danah. Wal qayh. Qayh ni mutah. Ni semua hukum najis belakang. Wal raus. Raus ni benda tahi. Wal baul. Kencing. Wal mazyu wal wadiyu. Mazi dan wadi. Mazi dan wadi hukum dia najis. Dia pendek beza. Dia kita kena faham muslim-muslimat. Dia ada 3. Mani, mazi, wadi. Mani hukum dia suci. Adapun wadi dengan mazi hukum dia najis. Tapi membatalkan wuduk tidak mewajibkan mandi. Apa beza mazi dengan wadi? Mazi hukum ulama kata mazi ni air yang jernih yang keluar pada permulaan syahwat. Adapun wadi ni air hak warna putih yang berlendar pada ghalibnya, yang keluar kerana kerja berat ketika nak kencing. Ghalibnya gitu. Dia keluar dia dulu, lepas tu baru keluar kencing. Kedua-duanya hukum najis. Wal ma'u mutaghayyiru sa'ilu min famin na'im. Dan air al-mutaghayyiru yang berubah sifatnya, sama ada berubah bau ataupun berubah warna, sa'ilu yang mengalir, min famil na'im yang keluar, yang mengalir daripada mulut orang tidur. Orang panggil benda aliyu basi. Aliyu hak basi ni ulama kata aliyu basi hak najis ni, aliyu basi hak busuk. Kalau semata-mata keluar daripada mulut orang tidur tapi tak berubah bau, hak tu orang panggil aliyu basi tapi tak najis. Sebab hak bau busuk, hak warna kuning, hak berubah tu, hak tu baru panggil daripada perut, daripada ma'i. Kalau hak tak berubah, sekadar keluar saja tanpa ada bau, tanpa ada perubahan warna, hak tu tidak najis. Faham? Semua? Wal maniyul kalbi wal khinzir wal mutawalladi min ahadihima. Dan juga mani kalbi, mani anjing, wal khinzir, mani babi. Mani anjing, mani babi najis. Adapun mani manusia dan mani haiwan-haiwan lain, hak tu suci. Dia mani ni semua mani suci melainkan mani anjing, babi, wa ma tawallidi. Dia kena tawallidi lah sebab dia tu. Mani ia atas pada kalbi. Wa ma tawallidi min ahadihima, yang mana beranak ataupun mani hasil daripada peranakan keduanya.
Faham tak? Maknanya anjing ataupun babi nikah dengan binatang suci, tubiklah bijing hak dia. Anjing nikah dengan biri, tubik bijing. Mani bijing ni najis tak? Najis. Wal-alaqatu Ai wal-labanu. Tak ada. Wal-labanu. walabanu ma la yukalu lahmuhu illa al-adami. Dan juga susu, wal-laban, susu. Ma la yukalu lahmuhu, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, yakni yang haram makan daging, illa adami, melainkan anak Adam. Anak Adam, anak Adam ni sebut adami sini, laki. Dah belah. Adami, melainkan anak Adam. Anak Adam, susu anak Adam, walaupun anak Adam ni kita tak boleh makan, tapi susu dia suci. Ada pun binatang-binatang lain yang tidak dimakan, tidak dimakan dagingnya, hukum susu dia adalah najis. Contoh, kucing tak makan, maka susu kucing najis. Rimau tak makan, susu rimau najis. Ada pun kalau binatang hak halal makan, maka susu dia suci. Kambing boleh makan tak? Boleh makan. Susu dia suci. Lagi. Ayam ada susu. Ya Allah. Kuda boleh makan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kuda boleh makan. Mazhab Syafi'i kuda boleh makan. Maka susu kuda suci lah. Sama. Wal-alaqatu wal-mudghatu. Ai wa ammal maniyul hayawani. Wa ammal maniyul hayawani ghairil kalbi wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Mana sawang ni? Bikin dia bang. Wa ammal mani, ada pun mani. Mani benda, mani hayawan. Ghairi. Boleh baca kat ghaira benarnya. Tapi tak apa lah. Kita baca ghairi. Ya. Ghairil kalbi, selain daripada anjing. Wal khinzi, daripada babi. Wa ma tawallada min ahadihima, dan barang hak lahir daripada keduanya. Mani haiwan ni semua suci, melainkan mani anjing, babi, dan juga barang hak lahir daripada anjing dan babi. Sambung. Wal alaqatu wal mudghatu. Ni masalah baru. Wal alaqatu, dan alaqah, iaitu seketul darah. Wal mudghah, seketul daging. Wa rutubatul farji, dan kelembapan orang puang. Dia beza rutubah al-farji, kelembapan perempuan, berbeza dengan masalah keputihan. Keputihan tu najis. Ada pun rutubah, hak tu hukum dia, jawab dia benda fatahiratun, maka hukum dia suci. Fatahiratun. Alaqah, mudghah dan rutbah, hukum dia suci, tidak najis. Yalah. Dia beza dah kelembapan dengan keputihan. Hak tu dak dia tanya sini lah. Dia tanya orang puan. Kat hang ikhwan. Fatahirat. Wal juz'ul munfasilu minal hayawani kamaitatihi. Wal juz'u, dan juz'u munfasil, yang terpisah, minal hayawan, daripada haiwan, kamaitatihi, seperti bangkainya. Maksud mana? Ya gini. Binatang, sekiranya dia suci, cabut daripada dia, maka kalau contoh manusia ketika bangkai hukum dia suci. Maka contoh jari manusia cabut, hukum dia suci tak jari tu? Suci. Maksud suci situ, yakni benda kalau tanggung bawa semayang tak ada masalah. Lah. Ataupun ikan, bangkai ikan suci tak? Suci. Maka kita kalau tak tahu set-set ni rajin tak main tetak ikan. Soding biasa rajin main tetak ikan. Kita tetak ikan. Jadi kalau tetak ikan, cabut kepala separuh dan lari, badan ekor je kita dah pegang. Jadi hukum dia warna suci. Sebab bangkai ikan suci. Ada pun kalau kambing hukum dia benda. Bangkai kambing najis, bangkai kambing. Dia nak jadi suci kena sembelih. Jadi bangkai dia najis. Jadi kita pun nak sembelih seekor kambing rasa sayang, kita pun kerak sikit daging dia. Boleh tak? Hukum dia tidak boleh. Jadi hukum bangkai lah. Illa, melainkan sya'ral ma'kulin, melainkan bulu yang dimakan. Bulu kambing, bulu
ayang, tak apa. Warishah, wasufah, walwabarah. Hak ni semua jenis bulu. Kalau silapnya rishah ni bulu burung. Sufah ni bulu kambing. Walbarah ni tak ingat. Bulu dia, cek balik. Fatahiratun, maka hukum dia suci. Kita berehat sekejap Anak kita lah. Berehat sekejap muslimat. InsyaAllah kita sambung ke gigi. Berehat sebentar. Kelang sekejap. Kita boleh hari dengan KitKat lah. Risha ni apa? Sofu? Fatimah ingat tau. Video je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung mula. Tengok Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun illa sya'ru, melainkan bulu-bulu al-ma'kul, yang dimakan. Bulu kambing, bulu menderi, bulu burung, hak boleh makan. Maka hak tu jawapan dia fatahiratun, maka hukum dia suci. Wala yathuru, dan tidak suci. Syai'un minan najasati illa salasatu asya, dan tidak menjadi suci sesuatu daripada najis-najis melainkan 3 perkara. Ni masalah benda ni. Ya, kita kena faham. Bila kita sebut izalatun najis, menghilangkan najis, yang kita hilangkan adalah, yang kita sucikan adalah tempat yang terkena najis. Adapun najis itu sendiri tidak akan sekali-kali berubah jadi suci. Berbeza dengan perkara mutanajis. Mutanajis boleh kita sucikan. Adapun najis tidak akan sekali-kali berubah menjadi suci. Yang kita sucikan tempat yang terkena najis, ataupun dipanggil mutanajis. Najis tak akan berubah jadi suci. Najis, kata para ulama, najis yang akan berubah jadi suci hanya 3 masalah. Ada 3 je masalah najis hak dihukumkan suci. Macam Al-khamru ma'a ina'iha idza sarat khallan bi nafsiha. Yang pertama, arak. Al-khamru, arak, ma'a ina'iha, dan bekasnya, bekas arak tadi. Idza sarat, sekira berubah, khallan, menjadi cuka, bi nafsiha, dengan sendiri-sendiri. Maksud dia, tanpa kita letak barang lain. Contoh, arak, tapi nak suruh derah tu kita letak kayu dalam. Maka ketika mana kayu tu, cuka tu, arak tu berubah jadi cuka, suci lah. Tapi hukum kayu wak dalam. Kayu tu mutanajis, maka dia menajiskan sekaliannya. Faham? Faham. Sama. Wal jildul mutanajjisu bil mauti yadhuru bid dabghi zahiruhu wa batinuhu. Wajildul mutanajjisu, dan juga kulit yang menjadi najis bil mauti, dengan sebab mati. Maksud sini kulit bangkai lah. Yadhuru, menjadi suci, bid dabghi, dengan orang panggil dia sertu ke sama? Sama. Sertu babi.
Ya tak? Sama kulit. Zahirahu, yang zahirnya, wa batinuhu, dan juga batinnya. Kita samuk kulit anjing, kulit babi, kulit anjing, kulit babi. Kita samuk kulit bangkai, hukum dia jadi suci. Semua kulit bangkai boleh kita samuk, melainkan kulit anjing dan kulit babi. Kulit anjing, kulit bangkai tidak sah untuk disamuk. Kulit anjing, kulit babi tidak sah untuk disamuk. Semua jenis bangkai lain semua sah disamuk, melainkan anjing dan babi. Ulama bahas sebab apa anjing babi tak sah. Sebab ulama buat illah kerana ketika hidup dia tak mampu jadi suci, maka ketika mati pun tak mampu untuk disucikan. Jelas. Tapi ingat, yang jadi suci hanyalah kulit dia. Yang jadi suci hanya kulit dia. Adapun tulang, bulu, hak tu kekal hukum dia najis. Maksud apa sama? Yakni kita buang lemak-lemak, darah-darah, lendir-lendir, daging-daging yang berlebihan pada kulit, yang boleh merosakkan kulit ketika itu. Jelas. Wa ma sara hayawanan, dan barang yang berubah jadi haiwan. Yasan najis, contoh bangkai lembu. Bila lama tu tubik ulat. Ulat tu hukum dia benda suci. Ini sebahagian ulama hukum. Dalam kitab kita dia sebut 3. Kalau kita buka dalam kitab Qawaid Fiqhiyah besar-besar, dia akan sebut ada lagi, iaitu katung kijang. Ya kijang, dia akan ada macam orang panggil macam tali pusat gitu. Katung lah di bawah pusat dia tu. Tapi bukan semua kijang. Dia akan ada bawah tu. Dia akan gugur bila kijang tu matang. Ia asal dalam katung tu darah. Tapi bila gugur, ia akan jadi kasturi. Hak tu orang panggil kasturi kijang. Tapi bukan hak jual kedai tu. Hak tu capur banyak dah tu. Ia asal kasturi kijang. Maka hak tu juga ulama kata hukum dia najis yang berubah jadi suci. Jadi kalau kita Qawaid Fiqhiyah besar-besar, dia akan sebut 4 lah. Faham? Kalau ulat dia tu kan? Dia asalkan bangkai lembu najis. Tubik ulat daripada bangkai tu. Hukum dia suci. Itu yang wa masara haiwanan tu. Ya, wa masara hayawan. Haiwanan yang suci tu. Ya. Maksudnya kalau kulit jadi bulu tu semua tak boleh kan? Kalau bulu binatang disembelih boleh. Boleh lah, hak tu suci. Ni masalah bulu bangkai, bukan bulu binatang hak suci. Hak tu lain masalah. Faslun fi izalatin najasah. Idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin aw far'ihi ma'a rutubah ghusila sab'an ma'a mazji ihdahunna bit-turabi at-tahur. Baik, idza tanajjasa, jika terkena najis syai'un, akan sesuatu, bimulaqati kalbin aw far'ihi, dengan sebab bertemu dengan anjing ataupun furu anjing. Anjing nikah dengan benda-benda pun ma'a rutbah, syarat dia mesti salah satu basah. Sama ada benda tak dibasah ataupun anjing tak dibasah. Dia sebab kalau kering sama kering tak pindah najis. Dia syarat mesti salah satu basah. Kalau dua-dua basah lebih aula. Ghusila, maka dibasuh. Sab'an ma'a mazji ihdahunna biturabi tuhur, maka dibasuh 7 basuhan bersama dengan salah satu daripadanya menggunakan air tanah yang suci. Yalah. Allahumma salli ala sayyidina. Ada apa kita baca lagi? Wa afdalu, dan yang afdalnya fil ula, kita letakkan air tanah tadi pada basuhan yang pertama. Summa, kemudian fil ghairil akhirah, bukan pada hak terakhir. Maksud kan air tanah tadi kita nak letak pada basuhan pertama pun boleh, hak tu hak afdal kali. Basuhan kedua pun boleh, basuhan ketiga pun boleh, basuhan keempat pun boleh, basuhan kelima pun boleh. Tapi hak dak afdal basuhan ketujuh. Sebab apa dak afdal basuhan ketujuh? Sebab kalau air tanah basuhan ketujuh, kena bilah mulai lain sebab air tanah. Faham? Tapi kalau kita nak letak basuhan ketujuh juga, sah ke tak? Sah, tapi dak afdal. Bila bermula basuhan pertama ni? Bermula basuhan pertama selepas tak ada dah air najis. Sekiranya air najis masih ada, contoh, ada tahi
anjing. Kita pun cucuk air. Kita duduk gonyo-gonyo cucuk air. Sapalah air najis tu tak ada, maka baru hukum satu basuhan. Jelas? Yalah. Baik, timbul isu macam mana kita nak buat air tanah. Kata ulama, nak buat air tanah ni 4 kaedah. Air tanah ni 4 kaedah. Pertama, kita ambil air, kemudian kita ambil tanah, kita capur dalam. Tu hukum dia air tanah. Air, kita pun ambil tanah, kita pun capur dalam supaya berubah jadi keruh-keruh kuning-kuning. Air tu ke tanah. Tak. Kita ambil sebaldi air, kita ambil capur dengan tanah. Tu kaedah pertama. Ambil tanah sama air. Capur dengan air. Kaedah kedua, boleh juga tempat yang kena najis tu, kita letak tanah dulu atas, kemudian baru kita tuang air. Hukum air tanah kau. Cara kedua. Cara ketiga, kita tuang air dulu, baru kita letak tanah. Boleh juga. Kira air tanah kau. Yang keempat, cari air yang memang tanah dah. Air tanah dah, buat mana? Contoh air boreng. Air boreng ni air orang Terengganu panggil. Air laga tu lah. Air laga, air sungai tu. Hak keruh. Maka hukum dia air tanah. Jelas dah. Bila selepas air najis tak ada. Sebanyak mana? 7 basuhan. Salah satu air tanah. Wal khinzir. Ada pun khinzir tu kalbi, seperti anjing. Dia masalah anjing, babi ni seperti anjing. Memang berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Bukan setakat di luar mazhab Syafi'i, bahkan perselisihan itu berlaku dalam mazhab Syafi'i sendiri. Imam Nawawi memilih babi bukanlah najis mughallazah. Dia hanya najis mutawassithah. Tapi berlaku perselisihan yang besar. Namun yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, babi seperti anjing, iaitu najis mughallazah. Wa ma tanajjasa, dan barang yang menajiskan, bibauli, dengan air kecing. Air kecing siapa? As-sabi, kanak-kanak lelaki. Lam yata'an, yang mana kanak-kanak lelaki tadi tidak makan illa laban, melainkan susu. Ni masalah najis benda ni, najis mukhaffafah. Cara nak menyucikan ni guna, yundahu bilma, percikkan air. Cuma nak percik air, syarat dia mesti air najis tak ada. Contoh ni tepat kena anak kita kecing atas ni, atas latar. Kita pun ambil tisu, kita pun lap. Biar kering tu. Lepas tu barulah kita percikkan. Faham? Baik. Ia kena, jangan air najis ada. Kalau air najis ada, maka tidak dimaafkan. Jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma timbul persoalan. Air kecing budak lelaki. Bila sebut air kecing budak lelaki, maka keluar air kecing budak puang dan khunsa. Air kecing budak puang dan khunsa, maka dihukumkan dia sebagai najis mutawassithah. Yang kedua, bila sebut sabi, kanak-kanak lelaki, bila sebut kanak-kanak, berapa umur kanak-kanak? Mu'tamad mazhab Syafi'i 2 tahun. Sebelum umur 2 tahun. Sekiranya budak lelaki tadi selepas umur 2 tahun, maka air kecing dia, hukum dia mutawassithah. Yang mana dia tidak makan melainkan hanya susu. Timbul masalah. Susu tadi hanya susu manusia ke guana? Kata ulama, semata-mata susu. Tak syarat pun susu manusia ataupun susu haiwan. Boleh belaka. Susu manusia boleh, susu haiwan boleh. Tak ada masalah. Cuma timbul masalah. Masalah benda, bagaimana susu formula? Susu formula ni benda, kita letak serbuk, kemudian kita letak air. Anda duduk bincang dengan guru banyak masalah ni. Pada perhatian anda duduk bincang guru, lebih susu formula menyebabkan budak yang minum susu formula, menyebabkan air kecing budak tu akan jadi mutawassithah, bukan lagi mukhaffafah. Sebab air lebih banyak daripada susu. Faham? Baik, dah kalau gitu Ustaz, anak kita demam, umur setahun, anak kita memang lama ni minum susu mak ye je. Mak orang lain bahaya tu. Boleh gocoh laki bini. Minum susu mak dia je Ustaz. Jadi tiba-tiba demam, tak boleh makan ubat kalau gitu. Sebab kiki anak akan jadi najis mutawassithah. Betul. Kata para ulama, makan di situ atas jalan kenyang, bukan di atas jalan berubat. Hak tu tak ada masalah. Sebab tu kalau itu sumbat ubat ke, obat ke, hak tu bukan menyebabkan dia kenyang, maka hak tu tidak timbul, akan jadi air kecing dia najis mukhaffaf, merubah menjadi najis mutawassithah, kekal najis mukhaffafah. Yalah. Sambung. Wa ma tanajjasa bi ghairi dhalik. Baik. Sesabak najis mughallazah,
Selesai bab najis mukhaffafah, sekarang ni nak cerita tentang najis mutawassithah. Wa ma tanajjasa, dan barang yang menajiskan. Bi ghairi zalika, bukan dengan demikian itu. Maksudnya najis kerana selain daripada anjing babi dan air kecing budak lelaki. Selain daripada tiga ni dihukumkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah cara nak menyucikan ada dua kaedah. Kena tengok najis mutawassithah tadi ke aini ke hukmi. Sekiranya aini, baca. Fa in kanat an-najasah 'ainiyatan. Wajabat izalatu. Tak ada ni. Dah, kita nak intimak syarah ni benarnya ni. Intimak sen yang awak pening itu. Wajabat izalatu 'ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Wajabat, maka wajib hilangkan ainnya, rasanya, warnanya dan bau. Hak ni masalah dia najis aini. Najis aini, zat najis ada. Tak ayam sokor. Maka kena hilangkan dulu ain najis, kemudian kena basuh. Basuh tadi sampai hilang rasa, bau dan warna. Tak apa, kita baca dulu. Kita nak buat kesimpulan. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Dan tidak beri mudarat. Yang ni benar, dimaafkan. La yadurru, yakni dimaafkan. Baqa', kekal. Laun, warna, warih ataupun bau. Asura, yang payah. Zawaluhu, yang payah untuk dihilangkan. Kekal salah satu tak apa. Adapun kekal dua-dua, tak maaf. Ada bau saja, rasa dengan warna hilang. Ataupun kekal warna saja, bau dengan rasa hilang. Hak tu maaf. Wa yadurru, dan beri mudarat. Baqa'uhuma, kekal kedua-duanya. Kalau kekal bau dan rasa bau dan warna sekaligus, maka waktu tak maaf. Awit ta'mi, ataupun rasa. Rasa semata-mata rasa, tu tak maaf. Kita ulang mula dah. Takut jadi pening. Kalau kekal satu je, sama ada warna ataupun bau, salah satu, maka waktu maaf. Bila payah nak dihilangkan. Adapun kekal kedua-dua, waktu tak maaf. Adapun rasa, hilang je, dak hilang dia dak jadi. Sebab apa? Sebab rasa menyebabkan kekal ain di situ sebenarnya. Faham? Wa illam yakun, jika tidaklah najis itu lin najasatil ainun, bukanlah najis tu najis aini. Maksudnya najis tu najis hukmi. Maksud apa najis hukmi? Najis yang tak ada dah sifat bau, rasa dan warna. Tapi kita basuh tadi dah kena. Kafa jaryul ma, maka memada kita lalukan air sahaja. Baik, jelas. Kita baca dulu, habis kayak gitu baca. Wa yushtaratu, dan disyaratkan wurudul ma'il qalil, datangnya air ke atas najis pada air sedikit. Sebab kalau air datang ke atas najis, maka air tak dihukum dia musta'mal. Sekiranya air itu maurud, air itu didatangi oleh najis, najis datang ke atas air, maka air tak dia akan jadi mutanajis. Wal ghusalatu, dan air ghusalah. Air ghusalah ni benar, air yang lebihan daripada basuhan. Tu air ghusalah, air lebihan daripada basuhan. Tahiratun, hukum dia suci. Tapi suci yang tidak menyucikan, tahir. Suci tapi tidak menyucikan, yakni air itu air musta'mal. Syarat dia benar, idza lam yataghayyar, sekira-kira tidak berubah. Wa qad tahura mahallu, dan dia menyucikan tempat. Dia syarat selagi hak tadilah, air tadi wurud bukan maurud. Dia gini, kesimpulan dia gini bab air musta'mal, masalah najis aini ni, najis aini najis. Dia gini. Dia syarat untuk menghilangkan tempat yang kena ada najis. Air najis, pertama kena buang dulu air najis. Sekiranya air najis tak ada dibuang, kita pakai tuang air je, kita ambil air, kita tuang. Maka di situ, air najis ada, menyebabkan jiring air bertambah. Yang kedua, air akan berubah sifat dia. Maka kita belajar dari itu pada bab air musta'mal. Syarat nak jadi air musta'mal, syarat nak jadi air mutanajis kan. Maka menyebabkan air itu akan jadi mutanajis. Kita kucing mutah dapur, kita nak lap, geli ambil air sebalik dia pakai curuh gitu je, zoom. Kita pun tolak keluar. Maka air tak dia mutanajis. Semua tempat air tu pergi, semua jadi mutanajis maka.
Dah tu nak buat mana? Cara dia nak buat hilang, pertama sekali buang dulu air najis. Buang dulu air najis, kemudian kita tuang air sedikit. Gonyoh dulu. Sebab apa? Nak hilangkan sifat bau dan warna dan rasa. Kita buang air najis, tapi walaupun buang air najis, kan situ ada sifat-sifat najis kan, bekas-bekas najis sikit, bau najis. Maka kita tuang air sedikit, ambil air sedikit, kita pun gonyoh. Kemudian kita lap. Sebab air tadi mutar najis. Kita lap, kita pun buang. Lepas tu tuang ni, lap. Sampailah hilang betul-betul bau, rasa dan warna. Hak terakhir, hak tu baru air mustakmal. Lah. Faham? Hak tu sekiranya najis aini. Ada pun najis hukmi. Najis hukmi ni guna contoh air kecing. Hak kering, hak hilang dah bau. Seluar adik kita kecing. Lepas tu hilang lama tu sampai dah bau pa. Maka hukum dia najis hukmi. Ataupun hukum juga najis hukmi tempat yang tidak kena basuhan. Tidak kena basuhan macam tadi. Dapur, kucing mutah. Kita pun ambil air sebaldi, kita pakai tuang gitu je. Zuf. Lepas tu kita pukul tolak. Hukum tempat tu najis tak? Najis sebab tak kena cara basuhan. Maka najis tu najis dah. Najis hukmi. Cara nak basuh najis hukmi guna, kita kena melalukan air. Pakai tuang sekali lagi sah dah. Faham tak? Sekadar jaryul ma', melalukan air sahaja. Jelas? Baik. Dah sini orang timbul beberapa masalah. Masalah dia, pertama orang biasa tanya masalah, ustaz macam mana kita nak sah ke tak basuh pakai mesin basuh? Sah tak basuh pakai mesin basuh? Baik. Mesin basuh, kita tanya. Mesin basuh sekarang ni, kita basuh dalam mesin basuh ni, najis aini ke najis hukmi? Jarang orang basuh sekali dengan najis aini. Tayar ayam stokor basuh dalam mesin basuh. Mau ambil senduk tu atas kepala. Kalau orang tak buat kerja lagu tu, goleknya najis hukmi. Bila najis hukmi, cara basuh najis hukmi semata-mata kena air. Dah ustaz, betul lah kena air. Dah basuhan pertama tu kan air sabung. Baik, air pertama air sabung. Air kedua kan air mutlak. Oh, dia kata dah ustaz, sabung ada lagi kan sikit-sikit. Baik, bukankah kita belajar dari tu air mutaghayyir dia kena berubah banyak. Berubah sikit tak apa. Jadi suci tak? Suci. Mesih guna mesin basuh. Tak ada masalah. Faham? Okay, selesai. Masalah kedua, orang biasa tanya, macam mana kalau najis tu kena atas kusyen, kena atas kapet? Dia kata kalau nak basuh macam Ustaz Kabar tadi, air rosak kapet baru kita ni. Bini baru beli. Hai, jangan awak gurau Ustaz boleh perang dunia kedua. Ana cakap, ni tak tahulah. Moga kita tak ada orang rumah lagi. Orang Kabar kanan, orang puang ni jangan awak gurau 2 perkara je. 3 perkara jangan awak gurau. Pertama, pinggan makuk dia. Yang kedua, permaidani dia. Yang tiga, ni, botol air dia tu. Tupperware. Jenis Tupperware jangan awak gurau. Ada ingat dulu zaman sekolah dulu, cikgu tinggal Tupperware, balik ambil mula. Takut bini tanya rumah. Power punya kuasa Tupperware. Jangan awak main orang puang. Kalau yang ngamuk, perang dunia kepak. Lakuh tu. Jangan awak gurau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak awak ni ustaz nak bersih kusyen, sofa ataupun kapet ni. Nak awak ni. Ana kata tak payah kita jadi betul benda betul. Nak guna cara nak basuh tuang gonyo. Rosak habis ya. Maka kita tukar najis tadi daripada najis aini kepada najis hukmi. Guna nak tukar najis aini kepada najis hukmi, kita ambil kain basah, kita pun buang air najis atas sofa. Mutah anak ke kita buang. Tempat tu ada lagi sifat najis, ada. Kita pun basah kain comel, basuh molek, basuh kain, kita pun lap. Lepas tu kita basuh pula, lap. Lap bukan basuh. Lap tidak mensucikan najis. Sebab tu hukum dia masih najis. Kita pun lap, kita pun basuh lagi kain. Kita pun lap, kita pun basuh. Sampailah hilang dia air najis, sifat najis pada tempat tadi. Tu baru rasa dan warna. Baik, sekarang ni hukum dia masih lagi najis. Sebab apa? Sebab kita lap tadi. Kemudian kita pun ambil air sedikit, kita pun lalu. Hukum dia ketika tu suci dah lah. Dibasuh berapa? Dibasuh sikit. Sebab dah hukum mustakmal kan? Itu kan maksudnya lepas. Kita lap lah. Tu dah apalah sikit. Tu dah boleh nak elok. Kalau ayah tu bersihkan baju dia lalu kain dulu lah maksudnya.
Kita pakai mesin basuh tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Lepas tu biasa cetak tahid ni yang payah nak hilang warna dia ke. Lepas tu kalau contohlah kita ganjil-ganjil dah hilang. Hak tu maaf. Dimaafkan Dia maaf. Kan warna kan maaf. Ataupun rasa. Warna dengan bau kan maaf. Salah satu. Dia tak jadi hukumi lah. Ya, tak jadi hukmi tapi ia maaf. Sebab kata kalau macam air kan kena rendam dengan air dulu. Dah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Esok kita baca bab tayammum. InsyaAllah muslimat, esok kita perhabis bab taharah. Pagi tu kita baca tayammum, petang tu kita baca bab haid nifas. InsyaAllah esok perhabis. Hari Jumaat ni kita boleh baca bab semayang. Anda nampak gaya muslimat kita ni, kemungkinan kita daurah kita ni dalam masa 2 minggu ni hanya habis sampai bab paling laju pun bab zakat je kot. Tu pun tak tahu dah ke tak bab zakat. Mungkin perhabis bab solat. Tapi banyak dah sebenarnya muslimat kita baca ni. Ni pun habis laju dah ni anda baca ni. Kitab ni. Tak apalah. Yang pentingnya biar kita ambil manfaat. Ada soalan? Soalan pertama, boleh tak Ustaz terangkan tentang tajdid wuduk? Adakah niat tajdid wuduk memadai jika akhirnya terbukti wuduknya sebelum tajdid itu telah batal? Sekiranya dia niat tajdid wuduk, kemudian nyata-nyata wuduk tajdid tadi bukan tajdid tapi hadas, maka sah ke tak? Sekiranya dia niat sahaja aku mengambil wuduk tajdid, hak tu tidak memadai. Sebab wuduk tajdid bukan mengangkat hadas. Boleh tengok masalah ni dalam kitab I'anatul Talibin. Ada bahas. Allah Allah. Ada soalan? Ustaz, kalau dadah seperti morfin, cecair, kira najis tak? Kalau dia cecair, hukum dia najis. Tapi kalau bukan cecair, hukum dia suci. Ada soalan baru? Ustaz, kalau susu orang kita boleh minum walaupun dia bukan mahram kita? Kalau ia radar apa? Tapi ingat, kalau bini orang, hak tu susu bini dia. Contoh, susu seorang perempuan yang ada suami, susu dia tu milik suami. Kena minta izin suami. Sebab tu, seorang lelaki, seorang perempuan, dia nak ambil anak akak, dia nak uji anak susu, dia kena minta izin suami dia tu. Suami dia kata tak boleh. Suami dia kata kena sipang sikit. Kena sipang. Ustaz, bagaimana pula sebagai contoh tulang babi kita buat jadi porselin, bahan kecil, dan proses buat ni menyebabkan hilangnya semua sifat kebabian dia tu. Adakah benda tu kira najis lagi? Ya, masalah babi ni berlaku khilaf yang besar. Masalah isu gelatin babi. Sama je isu gelatin babi. Berlaku perbahasan yang besar. Ada sebahagian ulama mu'asarah yang kata hukum dia jadi suci. Ada ulama mu'asarah kata hukum dia kekal najis. Atas jalan ihtiyat kekal najis. Wallahualam. Ni secara ringkas lah tanpa kita perbahaskan dengan panjang lebar. Soalan lagi. Contoh Banyak soalan petani. Contoh minum selain susu ibu, mujarab sekali turun dia minum tadi, dikira mutawassithah dulu ataupun lepas dia buang air sambung dengan susu ibu kira mukhaffafah balik? Tak, dia selepas pada tu jadi mutawassithah tu. Ada. Air kerek. Guana petani banyak soalan. Tak apalah. InsyaAllah esok kita perhabis bab taharah. Hari Jumaat ni kita akan masuk kitabus salah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum.